Dan satu dua benda yang saya tahu. Nak kata bid'ah tak bid'ah, nombor 2. Saya masukkan dia bab nombor 2. Tapi saya cerita pengalaman saya. Pengalaman saya tengok di Baghdad. Yang baca doa awal tahun, akhir tahun ni, puak-puak Syiah Ismailiyah. Sebab mereka percaya daripada 1 Muharram nak pi sampai 10 Muharram tu, 10 hari ni mereka akan bersihkan tanah Karbala. Cuci tanah Karbala, Kaabah yang mereka buat di Karbala tu mereka akan hias, lampu mula mereka pasang. Maka start daripada 9 Zulhijjah, mereka dah menyambut hari dipanggil hari meraihkan kematian Umar Al-Khattab. Dia buat kenduri besar-besar. Dia memuji Abu Lu'lu'ah yang tikam Umar tu. Iran buat kubur dia daripada emas. Dia akan puji pembunuh tu, dia maki Sayyidina Umar. Dalam semayang, luar semayang, dalam azan dia maki. Dia start dengan 9. Lepas tu, 9 tu juga dia ada perayaan memaki Aisyah radhiyallahu anha. Dia akan buat kenuri kenara, syekh dia akan bercakap, Aisyah ni perempuan jalang, Aisyah ni la ni, dia kata la ni, dia ada dalam neraka. Dia sebut dalam dia punya khutbah, bukanlah khutbah jemaat, khutbah tu dia berpidato pada hari itu. Maki betul-betul dia punya. Kemuncak dia 10 Muharram. 10 Muharram tu dia nanti buatlah, dia nanti panah nakah ni unta. Dia tikam dengan pisau. Dia kata kalau Aisyah, kalau Abu Bakar hidup lah ni, kami buat dia macam ni. Dia ambil darah tu, dia pukul badan dia. Dia kata kalaulah Hasan Husin mati hari tu, kena potong kepala, kami ada di tempat kejadian, kami akan biar darah kami yang mengalir, bukan darah Husin. Hampa Ahlus Sunnah, hampa buat apa? Dia pukul kepala dia dengan pisau, dengan itu kemuncak dia kepada 10 Muharram. Maka untuk memuliakan Muharram dari 1 sampai 10, maka dia akan berdoa pada awal Muharram. Dia akan baca doa. Dia akan baca doa dia. Sampai peringkat dalam doa dia tu, kita dah tak tahu dah dia minta ke siapa. Mula nampak dia kata Allahumma, dengar dah. Sekejap lagi dia nanti panggil nama Ali, nama Hasan, nama Husin. Dia panggil nama Imam 12 dalam dia punya doa dia. Jadi kalau Pak Cik Khalid tanya saya kata doa awal tahun dan akhir tahun amalan Syiah. Syiah mana? Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni Syiah yang paling dekat dengan tarekat. Yang buat berjanji tu Syiah tu lah. Pasal kita tak boleh tolak. Pasal masyarakat Melayu ni masyarakat tarekat. Dia tak boleh tolak, dia buat. Kita baca hadis tentang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tiru satu kaum, dia jadi kaum tu. Kata Abdullah bin Mas'ud, man radiya bi'amalin qaumin fahuwa minhum. Dia reda dengan amalan kaum tu. Dia tahu amalan kaum tu bukan daripada Nabi. Maka dia jadi kaum tu. Kata Imam San'ani, kalau dia tiru orang fasik, dia jadi fasik. Dia tiru orang kafir, kufar, dia jadi kufar. Dia tiru ahli bid'ah, dia jadi ahli bid'ah. Dia keluar daripada ahlu sunnah. Kata San'ani, jangan tiru pakaiannya, pakaian yang tertentu. Jangan tiru kenderaannya yang tertentu. Jangan tiru peribadahannya yang tertentu. Dan jangan tiru hai'ah, perhiasan-perhiasan yang tertentu yang ada pada dia. Jangan tiru. Yang khusus mencerminkan dia, jangan. Jadi di dalam mazhab Ahlu Sunnah, Syiah ni dia panggil firqah yang sesat. Firqah yang sesat. Alhamdulillah kebetulan Malaysia ni pula ada forum-forum bahaya Syiah ni semua kan. Sebab orang Melayu nampak Syiah ni, dia nampak batu Karbala. Ada batu, Syiah lah tu. Kalau tak ada batu, tak ada Syiah. Dia faham Syiah macam tu. Orang Melayu ni faham Syiah pukul badan. Kalau ada pukul badan, Syiah lah tu. Kalau ada muta'ah, Syiah. Tapi Syiah yang main dalam bentuk Ismailiyah ni, dia tak, Ismailiyah tak pukul badan. Ismailiyah ni kadang-kadang dia marah pula. Syiah yang pukul berdarah ni, dia kata ni semua bid'ah. Tapi dia Syiah. Jadi Syiah ni dah jadi satu rumpun sekarang ni. Maka eloklah kita ni warga Ahlu Sunnah, keluarga Sunnah, tak usah baca doa awal tahun dan akhir tahun. Tak usah baca.
Dan tidak ada riwayat menyatakan doa awal tahun itu termasuk dalam bab-bab mustajab doa. Tak ada. Lalulah awal Muharram ni macam mana hadis Imam Muslim menyatakan, Nabi menyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling ada kelebihan setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, yakni al-Muharram. Maka diajak Tasu'a, diajak Ashura 9 dan 10 kita puasa. Cukup ikut cara Nabi. Tak usah ingat dalam kepala bubuh suara ke, tak usah ingat, tak usah ingat. Pasal apa dia benda lagu tu? Bubuh suara ke? Ada member tanya kan? Dia kata tak puas hati. Dia kata tak puas hati betul, dia kata. Besok pi hari akhirat. Malaikat tanya, ni masuk neraka pasal apa? Rompak bank. Masuk. Ni masuk neraka pasal apa ni? Zina. Masuk. Mai satu mami Tanjung, punya mami Tanjung. Mai, ni pasal apa masuk neraka? Makan bubuk suara. Dia kata tak puas hati betul ya. Ada makan bubuk suara masuk neraka. Awak ada telinga babi ke dia kata? Tak, bukan masalah tu. Masalah dia bubuk suara ni tasyabuh. Nama dia tasyabuh. Karbala on di sana 10 Muharram, di sini kacau bubuk. Dan tak mau kacau lain daripada bulan Muharram. Tak mau. Pasal apa? Bunyi pun mau fakat. Bawa berkah. Bid'ah tak ada berkah. Tak mau, tak mau. Kalau betul kita buat bubuk suara, kita tak percaya dengan bahtera Nabi Nuh ni semua ni, buat bubuk suara bulan Sapak. Bulan Sapak buat bubuk suara. Ataupun buat bubuk suara ni dalam bulan ni. Zulhijjah dekat-dekat nak habis dah ni, buat sekarang. Apa pandangan orang kita kata buat bubuk suara lah? Dia kata merepek. Pasal apa? Merepek. Kan buat bubuk suara tujuan nak soru. Nak makan aja bukan ada apa lah. Kalau nak makan, bulan apa pun tak kisah. Tapi kenapa kait dia dengan ini betul-betul total Pak Cik Khalid baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun total daripada Syiah Ismailiyah yang kita duk perang dia selama ni. Tapi apa daya kita nak bagi tahu? Mereka serang Syiah, mereka tangkap Syiah, tapi zikir Syiah mereka buat. Amalan Syiah mereka buat. Mereka kata Syiah baca macam lain, kita baca macam lain. Tak kira lah baca macam lain, tapi dia baca hari yang sama. Bukan amalan Nabi, bukan amalan para sahabat. Tidak ada riwayat. Hadis dhaif pun tidak ada. Tambah lagi hadis sahih yang menceritakan baca doa awal tahun, akhir tahun. Hadis dhaif pun tak ada. Tambah hadis sahih. Yang ada palsu lagi ada. Jadi tak mau. Kita nak ambil jalan selamat. Kita dah habaq dah tadi. Kita yakin dengan Quran dan Sunnah dan cara hidup sahabat. Umar yang dikatakan susun bulan-bulan tu, Umar pun tak ada baca doa apa. Bukan kata Umar Al-Khattab, Umar Rajah pun tak baca doa ni. Ini betul-betul bid'ah yang menyesatkan manusia. Sampai peringkat orang dah beragama dengan dia. Dan kita tak boleh nak buat apa. Jadi, bebaskan diri. Kebetulan kita masuk masjid, dia bagus punya doa angkat tangan. Kita tak mau angkat tangan, kita mau pergi kat dia, mau buat lagu tu, mau jegir kat dia. Tahu tak Handu buat Syiah ni? Handu buat ni Syiah ni? Dia kata tak tahu. Ya. Apa tu? Ni memorandum tu. Kan? Dalam memorandumnya Syiah hantar kepada Duli Tuanku ni, di situ dia tulis bubuk suara, bubuk merah, bubuk putih, bubuk biru, semua dia punya. Syiah declare pada tahun 2000 berapa cik? 2013 2012 tahun sudah. Dia hantar memorandum kepada Agong, kepada Prime Minister. Dia marah pasal apa duk tangkap orang dia. Dalam tu dia tulis dalam memo tu. Ada dengan saya. Bubuk suara kami punya. Baca Yasin malam Jumaat kami yang mula buat. Sambut maulud Nabi, kami yang mula. Kami bukan kata maulud Nabi, maulud Fatimah, maulud Asad, maulud Husain, semua kami sambut. Ni, songkok, dia bagi tahu songkok yang Raja Melayu pakai. Kami yang buat daripada Parsi main tak. Kami yang buat bagi. Ni, napiri, duk pitiuk, gedebang tu.
Kami punya tu. Ambil daripada, dia tulis satu persatu. Dia kata, kalau Syiah dikatakan sesat, macam mana dengan amalan semua ni? Dia cerita kubur apa di Singapura tu. Habib Noh. Dia cerita universiti Syiah yang buat di Aceh. Dia cerita. Para miswara siapa Islamkan dia. Dia cerita. Semua dia cerita. Itu dia cerita berdasarkan Majlis Syiah Malaysia. Dia ada berdaftar Majlis Syiah Malaysia. Yang tulis memo tu lawyer. Dia mendapat Ayatullah Malaysia. Dia mendapat gelaran Ayatullah Malaysia, dihantar memo pergi. Jadi dia dah cerita. Kita tengok mazhab Syafi'i pun tak ada. Dalam Syafi'i nak buka kitab apa? Doa awetun akhirun. Nawawi tulis Al-Azkar. Himpun semua doa. Awetun tak ada, akhirun tak ada. Rupanya kitab Syiah. Tapi apakan daya? Kata Zaitun Sami'un dalam lagu dia, kau buat aku seperti rama-rama penghias dinding. Dia kata kan, hang buat aku macam rama-rama kerah tu, hias dinding hang saja. Kita duk bagi tahu, dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Kita jangan buat. Jangan attend majlis macam tu, kecuali terserempak kita nak sembahyang maghrib, dia pergi buat lagu tu, dia punya pasal. Dia baca doa, kita menghimpun tak apa lagi. Menghimpun tak apa lagi. Ya. Tengok game apa, game yang tak salah lah kan. Kedebang, kedebung. Bagi derah, buat muzik bagi derah sikit. Tintong, 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 tintong. Pasal apa? Ibnu Hibban kata, dalam Ibnu Hibban kata, kalau kau tengok orang baca hadis palsu, orang buat bid'ah, kau kena hina dia lagu tu. Dia baca hadis palsu, kau ambil jari jolok. Tutup dalam telinga. Ambil serban, tutup kepala. Bagi ganggu dia. Bila kau ganggu dia, hadis palsu tak dibaca dengan penuh, kau dapat pahala. Itu dia. Ibnu Hibban, ulama sunnah kata lagu tu. Jadi kita tak mahu. Kita tak mahu. Kita nak duduk atas platform sunnah. Sunnah. Daripada nak buat bid'ah, menyanyi lagu Elicat lagi bagus. At least, walaupun dia paria, dia reti kata, terima kasih. Dia kata ajak terima kasih kat kita. Bid'ah ni bukan kata terima kasih, bagi jahannam agama. Walaupun dia menyanyi, dia nak tunggu juga kita pintu surga. Walaupun dia tak masuk surga, dia nak tunggu juga. Ku nantimu di pintu surga. Terima kasih. Tengok. Yang buat bid'ah ni, tapi jangan cerita ke orang lah kan. Ini rahsia kita saja lah. Terus apa? Bebaskan diri. Nak kutip duit apa? Tak mau bagi. Dia berkata kalau tak bagi, nama keluar. Keluar api. Keluar api ya. Dia kata besok jadi apa dalam taman kami tak tanggungjawab. Tak payah. Dia rumah saya bayar. Bukan hampa bayar. Apa tanggungjawab pula? Anak-anak saya bagi makan apa? Hampa tanggungjawab pula. Tak usah buat. Benda ni, my personal opinion, I tell you all, my brother Muslim and my sister Muslimah, bid'ah, dalalah, hakikiyah. Hakikat bid'ah. Pembuat dia sampai ke neraka. Tak usah buat. Tak usah buat. Boleh baca Khalid, Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.